Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan di mana Allah Taala membuka pintu-pintu syurga dan Allah Subhanahu wa taala menutup akan pintu-pintu neraka. Dan Allah Taala telah menjadikan satu bulan yang mana Allah mendidik hati-hati manusia, nafsu-nafsu manusia. Lalu Allah Ta'ala jadikan para syaitan itu dibelenggu. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita peluang untuk beribadat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Kepada sidang jamaah Masjid Abidin, kepada yang mengadakan rancangan ini ataupun program ini, dan kepada semua muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berada di bulan Ramadan, hendaklah kita bersungguh-sungguh mencari keredaan Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Sesiapa yang berpuasa semata-mata keimanan kepada Allah dan mencari keredaan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan akan segala dosa-dosanya yang lalu. Apabila kita berada di bulan Ramadan, hendaklah kita mempunyai adab-adab yang tertentu. Hendaklah kita bersungguh-sungguh membersihkan hati kita. Pada awal Ramadan, hendaklah kita berniat untuk membersihkan hati kita. Di antara adab apabila kita masuk di dalam bulan Ramadan, maka hendaklah kita membersihkan hati-hati kita daripada segala penyakit. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan malaikat menyeru kepada kita semua, menyeru kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ahlal khair, aqbil." Wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, hendaklah kamu datang kepada Allah dengan beribadat bersungguh-sungguh di bulan yang mulia ini. Ya ahla syarr, aqsir. Wahai orang yang melakukan kejahatan, berhentilah kamu. Kerana sesungguhnya bulan ini bulan yang Allah Ta'ala bersihkan akan hati-hati manusia. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu intakum minan nar. Pada awal bulan Ramadan Allah menurunkan rahmat, dan pertengahannya Allah mengampunkan akan dosanya, dan di akhir Ramadan Allah membebaskan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita apabila masuk di bulan Ramadan, hendaklah kita membersihkan hati kita dengan memperbanyakkan taubat kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama ia tidak ada dosa. Diceritakan mengenai satu orang yang mana mereka itu, seorang itu, dia apabila masuk bulan Ramadan dia beribadat bersungguh-sungguh. Sedangkan sebelum padanya ini, sebelum pada bulan Ramadan, dia adalah orang yang bermaksiat. Ketika mana masuk bulan Ramadan, maka dia beribadat bersungguh-sungguh, dia bertaubat kepada Allah, dia mengadu kepada Allah. Hanya bulan Ramadan yang mampu dia beribadat kepada Allah. Akibat daripadanya, hasil daripada dia bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dia beribadat, selepas pada itu Allah wafatkan dia. Maka para ulama, orang-orang saleh ketika itu bermimpi bertemu dengannya di dalam mimpi, bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu boleh digolongkan di kalangan golongan orang yang baik?" Lalu ia mengatakan, ia bersungguh-sungguh melakukan ibadat di bulan Ramadan. Diceritakan lagi mengenai seorang majusi, apabila masuk bulan Ramadan, dia melarang anaknya makan dan minum di khalayak ramai, di khalayak orang-orang Islam, di hadapan orang Islam. Sehingga satu ketika anaknya makan dan minum, lalu dipukulnya, lalu memarahi anaknya kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Lalu di akhir kewafatannya, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu diajarnya ucapan kalimah syahadah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu orang-orang yang beriman ketika itu, yang saleh, bermimpi bertemu dengannya, dimasukkan di dalam syurga. Merasa hairan, "Tidakkah kamu seorang majusi? Bagaimana kamu boleh masuk dalam syurga?" Lalu ia mengatakan, "Kerana sesungguhnya
aku memuliakan bulan Ramadan. Akibat daripada itu di akhir di wafat lalulah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajar kalimah syahadah dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya bersihkan hati kita. Inilah adab kita berada di bulan Ramadan. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah akan memberi kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan. Namun bukan semua orang mendapat kelebihan bulan Ramadan. Maka sesiapa yang ada kebencian di atas orang-orang yang beriman, di dalam hatinya ada merasa benci terhadap orang lain, maka orang ini tidak akan mendapat kelebihan Ramadan. Oleh kerana itu, apabila masuk di bulan Ramadan, di antara adabnya hendaklah kita jangan ada membenci orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Apabila kita berada di bulan Ramadan, tidak ada lagi kebencian terhadap orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada pemutusan silaturahim, kita tidak bertegur di antara satu sama lain. Hendaklah kita menanamkan rasa kasih sayang terhadap orang yang beriman, lebih-lebih lagi orang yang telah menyakiti hati kita, orang yang telah menzalimi kita, lalu kita memaafkan dia. Kita memaafkan orang yang beriman, Allah maafkan kita. Kerana sesungguhnya bulan Ramadan bulan kemaafan. Bulan Ramadan bulan Allah Ta'ala beri pengampunan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana kita ingin mendapat keampunan, bagaimana kita ingin mendapat kemaafan seandainya kita tidak memaafkan orang lain, seandainya kita tidak mengampunkan akan dosa-dosa kesalahan orang lain terhadap kita. Oleh kerana itu, apabila kita masuk saja di bulan Ramadan, maka hendaklah kita menanamkan di dalam hati kita memaafkan segala kesalahan-kesalahan orang lain terhadap diri kita. Dan di antara adab kita berada di bulan Ramadan, hendaklah kita menggunakan masa kita dengan sebaik-baiknya, yakni melakukan amal-amal soleh. Jangan menggunakan masa dengan perkara yang sia-sia, kerana sesungguhnya bulan Ramadan akan datang 1 tahun sekali. Namun kita tidak pasti adakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh kerana itu, masuk saja bulan Ramadan, gunakan masa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berada di bulan Ramadan, ibadat tidak akan sama dengan bulan-bulan yang lain. Setiap ibadat itu digandakan sampai 700 kali ganda, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Sungguh puasa itu kerana aku, kata Allah. Ia menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsunya, kerana aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Lalu orang yang melakukan amal ibadat di bulan Ramadan akan diganda-gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, jangan kita habiskan masa dengan perkara yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mar'i tawquhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu, dia tidak melakukan perkara yang sia-sia, tidak mengucapkan kalimah yang membawa dosa, dia tidak melakukan perkara yang membawa kepada kerugian. Bahkan orang yang beriman itu, apabila sahaja dia masuk di bulan Ramadan, dia bersungguh-sungguh menyibukkan diri dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita adab ketika masuk di dalam bulan Ramadan bulan akhirat, bukan bulan dunia. Walaupun bulan Ramadan ada yang Allah Ta'ala menggandakan rezeki, namun gandaan yang paling besar adalah gandaan kebaikan dekat negeri akhirat. Oleh kerana itu, rebutlah kita di awal Ramadan, kita bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat. Jangan tinggal puasa, jangan tinggalkan sembahyang tarawih, jangan tinggalkan ibadat-ibadat sunat yang biasa kita lakukan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Namun apabila berada di pertengahan Ramadan, sewajarnya kita lebih lagi bersungguh-sungguh. Apatah lagi apabila kita berada di akhir Ramadan. Jangan kita termasuk di kalangan golongan orang yang bersungguh-sungguh pada awal Ramadan, lalu di pertengahan Ramadan tidak lagi ada semangat, dan jangan sampai di akhir Ramadan meninggalkan kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Ketahuilah, ketika mana para sahabat bersama dengan baginda sallallahu alaihi
alihi wasahbihi wasallam. Mereka melihat baginda bersungguh-sungguh beribadat, lalu mereka bersungguh-sungguh. Namun apabila masuk pertengahan, baginda menambahkan lagi ibadat, lagi bersungguh-sungguh, maka para sahabat bersungguh-sungguh juga. Dan apabila di akhir Ramadan, baginda lagi bersungguh-sungguh, maka para sahabat bersungguh-sungguh, sehingga Sayyidina Ali karamallah dan ramai daripada para sahabat apabila berada di akhir Ramadan, mereka menangis. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis wahai Sayyidina Ali karamallah wajhah? Aku menangis kerana sesungguhnya Ramadan akan meninggalkan aku. Apabila saja Ramadan meninggalkan kita, sudah tidak ada kelebihan-kelebihan sebagaimana di bulan Ramadan. Dan apabila Ramadan meninggalkan kita, kita tidak tahu adakah Ramadan akan bertemu lagi di tahun hadapan untuk kita. Lalu orang-orang saleh apabila berada di akhir Ramadan, maka dia akan merasa sedih. Mereka akan menangis kerana mengenangkan dua perkara. Yang pertama, adakah amal ibadat yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Yang kedua, dia tidak pasti adakah Ramadan tahun hadapan akan bertemu dengannya. Maka jadikanlah Ramadan yang kita ada pada tahun ini, Ramadan yang kita sedang menduduki ini, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Kerana sesungguhnya inilah peluang yang ada untuk kita. Allah Ta'ala mengasihi kita, lalu Allah Ta'ala memberi kita berada di dalam bulan Ramadan. Maka amat malang dan rugilah kalau kita tidak bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, wahai para jamaah sekalian, marilah kita berazam bersungguh-sungguh daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita hendaklah melakukan amal ibadat, menambahkan amal ibadat. Namun kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada kekuatan, hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, di bulan Ramadan, di antara adab yang perlu ada di bulan Ramadan, hendaklah kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kita, agar kita boleh menjaga ibadat puasa ini. Kerana ibadat puasa bukan sekadar makan menahan lapar dan dahaga. Ibadat puasa bukan sekadar menahan nafsu yang ada, tetapi ibadat puasa itu menjaga segala anggota agar anggota kita tidak jatuh kepada perkara yang di muka. Dalam waktu yang sama, ibadat puasa menyuruh kita agar menjaga hati kita, agar sentiasa tidak berburuk sangka sesama manusia. Oleh kerana itu, kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga akan ibadat puasa kita. Dalam waktu yang sama, kita ingin mengerjakan ibadat sunat, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kita untuk melakukan ibadat sunat. Dan apabila kita ingin bangun pada waktu malam, kita mohon kepada Allah. Kita tidak ada daya dan upaya, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberi pertolongan kepada kita untuk kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata, segala amal ibadat yang kita ingin lakukan di bulan Ramadan, baik dia sembahyang malam, baik dia membaca Al-Quran, baik dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia bersedekah, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar apabila dia melakukan amal ibadat, dia dapat merasakan ibadat ini daripada pertolongan Allah, sehingga dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk melakukan amal ibadat. Maka Ramadan yang ada bersama dengan kita, Ramadan ini membentuk akhlak kepada kita sebenarnya. Di antara akhlak yang tertinggi berkaitan dengan puasa ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman kepada Allah, kamu dipadukan berpuasa ke atas kamu. Allah Ta'ala yang memfadukan puasa, bukan Rasul, bukan ulama, bukan orang soleh, tapi Allah yang memfadukan kamu berpuasa. Bukan kita umat Muhammad saja, bahkan nabi-nabi terdahulu, bahkan umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kamu
kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata, apabila seorang itu berpuasa mengajar kita agar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Kerana para ulama menyatakan at-taqwa imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Sungguh bertakwa itu adalah kamu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kamu meninggalkan segala larangan Allah. Kamu meninggalkan segala larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala itu sirran wa alaniyah, dalam keadaan tersembunyi dan begitu juga dengan terang-terangan. Mungkin kita ketika mana kita terang-terangan kita boleh meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Mungkin ketika mana kita terang-terangan kita boleh melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Namun diajar dengan ibadat puasa ini, ketaatan kamu kepada Allah, meninggalkan larangan kamu di atas larangan Allah Ta'ala ini, bukan saja ketika terang-terangan, bahkan ketika kamu bersendirian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruh kita buatlah ibadat bukan saja di khalayak ramai, bahkan ketika mana kita keseorangan, dan ketika mana kita melakukan amal ibadat, Allah mengajar kita bersabar. Sabar kita dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, sabar kita dalam meninggalkan maksiat, sabar kita di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang itu berpuasa, dia bermakna dia menahan diri. Menahan diri daripada maksiat dan menahan diri daripada mengikuti sifat malas, daripada melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Apabila masuk saja bulan Ramadan bersungguh-sungguh, Al-Imam Syafi'i, ia membaca Al-Quran 1 bulan 60 kali khatam Al-Quran. Siang 1 kali, malam 1 kali. Ada di kalangan mereka orang-orang yang salafus saleh terdahulu, apabila masuk bulan Ramadan, Ali Zainal Abidin sampai sembahyang 1000 rakaat satu hari. Sabit Al-Bunani sembahyang sampai 800 rakaat satu hari. Maka mereka ada yang infak harta sebanyak-banyaknya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mampu mengikut seumpama mereka. Walaupun kita tidak mampu mengikut mereka yang sampai beratus-ratus rakaat, beberapa kali khatam Al-Quran, namun kita janganlah termasuk di kalangan orang yang meninggalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan yang lain kita tak mampu nak bangun tahajud, namun di bulan inilah kita cuba bangun tahajud. Mungkin di bulan lain kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tapi di bulan ini perbanyakkan kita dengan membaca Al-Quran, kerana kita tidak mahu jangan termasuk kita orang yang rugi keluar Ramadan sia-sia tak dapat apa-apa. Maka jadilah orang yang rugi, wal iyazubillah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila masuk di bulan Ramadan, agar Allah Taala jadikan kita orang yang sabar. Sabar dengan arti kata, bila sebut puasa, kita bukan sabar tidak makan dan tidak minum, termasuk juga kita sabar. Kita sabar menjaga anggota kita, sabar daripada menjaga mata kita, sabar daripada menjaga telinga kita, daripada lidah kita, daripada pergi ke tempat-tempat maksiat, daripada bercakap perkara yang sia-sia. Sabar anggota kita daripada melakukan perkara yang menyebabkan amal ibadat kita tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali, dalam menceritakan tentang rahsia orang yang berpuasa. Lalu ia mengatakan bahawa puasa itu terbatal bukan dengan sebab makan dan minum sahaja. Maksud terbatal di situ adalah terbatal pahala. Diceritakan di zaman Nabi SAW, ada 2 orang wanita yang ia berpuasa. Dalam waktu yang sama dia bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah, dan ketika bulan Ramadan cuaca panas terik, lalu kedua-dua wanita ini tidak tahan berpuasa. Lalu dia memanggil seseorang, dia menghantar, dia panggil seorang, lalu dia suruh pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang lelaki menjadi utusan kepada 2 orang wanita. Apa yang dia inginkan? Maka lelaki itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, aku diperintahkan oleh 2 orang wanita yang berpuasa. Dia adalah orang yang kuat beribadah kepada Allah Ta'ala, namun dia tidak tahan untuk berpuasa. Dia minta izin kepadamu ya Rasulullah agar membenarkan berbuka puasa.
Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa dia mau membuka puasa, mau membatalkan puasanya. Baik, kalau macam itu, maka Nabi mengambil 2 bekas. Ambil 2 bekas ini, kamu beri kepada kedua-dua wanita itu dan katakan kepada wanita itu, Rasulullah suruh muntahkan dia dalam bekas tersebut. Lalu datanglah 2 lelaki ini bawa kepada wanita tersebut, lalu tunjuk kepada wanita itu, lalu mengatakan Rasulullah suruh kamu muntahkan dalam bekas ini. Maka tiba-tiba dia rasa nak muntah, lalu dia muntahlah. Kedua-dua wanita itu muntah dalam bekas yang dibawa oleh lelaki tersebut. Muntah, dalam muntah itu keluarnya darah, muntahnya muntah darah. Di sebalik muntah darah itu ada daging-daging yang mentah. Lalulah diberitahu kepada Rasulullah SAW, itu wanita itu, kedua-dua wanita itu muntahnya muntah darah campur dengan daging, ada daging yang mentah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahawa sebelum dia minta untuk membatalkan puasanya sudah batal. Batal dengan sebab apa? Dia tidak menjaga lidahnya. Oleh kerana dia tidak menjaga lidahnya, dia telah membatalkan puasanya dengan menyatakan buruk terhadap orang lain. Maka sesungguhnya apabila kita berpuasa, di antara akhlak kita berpuasa ini adanya sifat sabar. Adanya sifat sabar yang merupakan akhlak yang terpuji ketika mana berada di bulan Ramadan. Oleh kerana itu, apabila dengar orang ingin menyatakan buruk tentang orang lain, katakan inni shaimun, aku berpuasa. Apabila datang orang mencela kita, menyatakan buruk kepada kita, katakan kepada dia, inni shaimun, aku berpuasa. Apabila orang menceritakan tentang buruk kepada orang lain, lalu menyuruh kita agar bersama dengan dia, katakan kepada orang itu, inni shaimun, aku adalah orang yang berpuasa. Apa maknanya? Aku adalah orang yang sabar, menjaga lidah daripada menyatakan buruk terhadap orang lain. Maka inilah yang akhlak yang perlu ada ketika mana kita berada di bulan Ramadan. Kalau tidak, zahir kita terlihat orang yang berpuasa, tapi hakikat di sisi Allah tidak termasuk orang yang berpuasa. Rugi serugi-ruginya. Kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna minas shaimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang berpuasa, ya Allah. Wa ja'alna minas shaimin, ya Allah. Wa ja'alna minas shaimin taman. Jadikan kami orang yang berpuasa sebenar-benarnya, sesempurnanya. Kerana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atashu. Betapa ramai orang yang berpuasa namun dia tidak dapat apa-apa daripada dia puasa, yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Maka kita tidak mahu puasa yang seumpama itu. Kita menahan lapar, kita menahan dahaga, tapi tidak dapat apa-apa bahagian dekat negeri akhirat. Sedangkan di antara kedudukan yang besar Allah Ta'ala beri dekat negeri akhirat adalah orang yang puasanya diterima di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membentangkan ibadat puasa, maka dia menjadi orang yang beruntung. Maka begitulah yang kita khendaki. Oleh kerana itu jadilah kita orang yang sabar. Sabar ini bukan tunggu bila datang bala kita sabar. Sabar ini bukan kata dengan arti kata ini bila sahaja ada apa-apa musibah kita sabar. Bahkan setiap kehidupan kita sabar. Bahkan kita sabar apabila berada di bulan Ramadan, menjaga anggota kita agar kita ini menjadi orang yang diterima amal ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita sibukkan dengan melakukan amal ibadat. Pastikan di antara akhlak, di antara yang ditunjukkan kepada kita apabila kita melakukan amal ibadat, buatlah amal ibadat itu dalam keadaan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak Ramadan adalah ikhlas. Kerana sesungguhnya apabila orang itu melakukan ibadat Ramadan tanpa ikhlas, maka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah kamu diperintahkan melakukan amal ibadat kecuali dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguh mereka itu tidak mengetahui
daripada perkara yang menyenangkan hatinya. Allah Ta'ala sembunyikan daripada perkara yang menyenangkan hatinya dengan apa yang telah mereka lakukan. Allah Ta'ala sembunyikan pahala yang kamu lakukan ibadat puasa. Allah Ta'ala sembunyikan pahala-pahala amal-amal ibadat yang kita lakukan. Maka apabila seorang itu melakukan amal ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas, amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita ingin menjadi orang yang ikhlas? Ada 4 ciri-ciri, ada 4 perkara yang kita dapat ambil daripada 4 perkara ini, lalu kita renung pada diri kita. Kalau ada 4 perkara ini, insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang ikhlas. Kita tidak tahu siapa yang ikhlas. Kita tak tahu diri kita ikhlas ataupun tidak di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mengikut perkataan kita. Walaupun kita kata saya ini ikhlas, tetapi para ulama mengambil jalan, mengambil contoh, mengambil pengajaran, mengambil ilmu di antara ciri-ciri orang yang ikhlas ketika mana beribadah kepada Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Yang pertama, ia tidak terkesan dengan pujian dan celaan. Janganlah kita menambahkan ibadat dengan sebab pujian, dan jangan kita meninggalkan ibadat dengan sebab kejian. Orang mengeji kita, orang kutuk kita, orang kata kita tidak semangat beribadat. Ketika mana kita beribadat, orang puji kita menambahkan amal ibadat lagi kerana pujian tersebut. Ini menandakan bahawa ibadat itu tidak ada keikhlasan. Dan yang kedua, ketika mana kita melakukan amal ibadat, kita tetap melakukan amal ibadat sama ada di khalayak ramai. Begitu juga ketika mana kita keseorangan. Kalau kita pergi ke masjid, kita dengan mudah mengambil Al-Quran, dengan mudah kita membaca Al-Quran. Maka demikianlah juga kita duduk di rumah, dengan mudah kita mengambil Al-Quran, dengan mudah kita membaca Al-Quran. Sama ada orang ke tidak ada orang bersamaan kita membaca Al-Quran. Namun kalau ketika tidak ada orang, lebih bersemangat lagi membaca Al-Quran sebagai contoh, maka itu lebih baiknya. Maka ini tanda yang kedua. Maka tanda ini kalau ada pada diri kita, insya-Allah sebahagian daripada tanda orang yang ikhlas kepada Allah. Dan yang ketiga, di antara tanda orang yang ikhlas kepada Allah, dia tidak melihat kepada amalnya. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak mengenang-enang akan amal solehnya. Dia tidak bercerita kepada orang tentang amal solehnya. Dia tidak merasa senang amal ibadatnya diketahui oleh orang ramai. Maka dikatakan yang ketiga, dia tidak mengenang, dia tidak melihat kepada amal solehnya. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i orang yang soleh, banyak membaca Al-Quran. Lihat Imam Malik. Imam Malik ditanya apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik dalam kehidupannya penuh dengan ilmu, kehidupannya penuh dengan Al-Quran, kehidupannya penuh dengan ibadah. Namun mereka orang-orang yang soleh, baik Imam Abu Hanifah, baik Imam Syafi'i, baik Imam Malik, baik Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullahu ta'ala, mereka semua ketika hampir wafat, mereka menyatakan di hadapan Allah, kami tidak ada ilmu, saya tidak ada amal ya Allah. Imam Syafi'i ketika mana nak wafat, dia mengatakan, ya Allah, aku tidak ada amal, bagaimana aku ingin bertemu denganmu. Sedangkan Imam Syafi'i itu banyaknya amal. Jauhnya kita dengan mereka, kita ni tidak ada amal tapi merasa diri ada amal. Maka orang yang saleh ini dalam kehidupan dia beramal tapi tidak melihat kepada amal. Dan di antara ciri yang keempat, orang yang ikhlas dalam melakukan amal, dia tidak suka walau satu orang pun mengetahui amal ibadat dia. Ketika mana dia beribadat, orang tidak ketahui, itulah lebih disukai daripada dia diketahui, amal ibadatnya diketahui. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dengan bulan Ramadan yang kita ada ini menjadikan kita orang yang ikhlas dalam melakukan amal. Oleh kerana itu kita disuruh agar sentiasa memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengurniakan ikhlas di dalam amal. Dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dia melakukan amal ibadah yang ikhlas,
di samping mendatangkan takwa kepada Allah Ta'ala, maka ibadat itu ibadat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerima ibadat yang ikhlas dan juga takwa, sehingga orang-orang soleh kalau dia membaca Al-Quran bertemu pada satu ayat, mereka akan menangis. Ayat apa yang menyebabkan mereka menangis ini? Di antara ayat apabila mereka bertemu, mereka membacanya lalu mengalir air-air mata mereka adalah innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sungguh amal ibadat yang benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala adalah di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dengan arti kata ketika mana dia nak melakukan dosa dia rasa takut. Kalaupun dia jatuh kepada dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejahatan kamu. Kalau buat jahat, jangan biarkan. Ya, kita orang yang lemah iman. Kita orang yang banyak dosa. Kita orang yang mengikut hawa nafsu, namun apabila jatuh hendaklah kembali kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Moga-moga termasuk kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami orang yang tidak dapat apa-apa daripada kelebihan Ramadan. Kami mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau jadikan kami orang yang mendapat kurniaan di bulan Ramadan sebagaimana engkau kurniakan kepada kekasih-kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu, ya Allah, agar engkau jadikan kami termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat, orang yang mendapat keampunan, dan tulislah nama-nama kami, ya Allah, di kalangan orang yang dibebaskan daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu husnul khatimah, jadikan kehidupan kami kehidupan yang baik, ya Allah, dan jadikanlah kami, ya Allah, orang yang terselamat daripada azab-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.